Apa yang turun nitiah ke kita ya? Ah, Yung, yung, yung. bunyinya lah. Peluru ya. Peluru ya. Oh, mansah kita. Oh. Bunyi namanya inumuyun. Lari si Ita. Siap dah, lawannya tadi. Masih segar diingatan Korporal Besara Kuda Anak Kandawang pada 12 Februari 1972 tepat jam 2.10 petang beliau hampir kehilangan nyawa. Setelah peluru penabur menembusi rusuk kirinya memutahkan isi hingga menembusi perut beliau. Jatuh ke situ. Betul bukan. Api itu. Langgar. Berdiri langgar. Kena timbang. Oh, Besar. Allah Akbar. Tak tahu ya. Oh, betul. Jadi kita kena rusak tu. Kena rusak tu. Kena rusuk terus. Oh, rebah. Lepas dapat malah. Oh, dapat malas. Yang bersandar tu. Pasal ni ada nyanda. Lalu nimbak. Nimbak Sarawak. Kenapa kena tiba-tiba step ijis. Musuh antara lo kena serawun tadi. Senapang ni pun kena biru bumbu. Bau ni kena timbang. Namun, anak Iban Balingan ini tidak mengalah digagahi dirinya untuk mencapai senapang dan menyasar tepat ke arah salah seorang komunis yang menyerang hingga rebah mati. Ya tadi aku sudah tukang dia. Lalu nimbak. Berayan tadi nimbak. Jangan main tu. Nimbak aku tadi. Maka dia tahu saya dia. Kembali berkongsi detik yang hampir kehilangan nyawa, ujar Kuda, seorang dari 3 komunis yang menyerang mereka adalah wanita. Namun, walaupun dibanjiri peluru, wanita itu tidak mati. Lut peluru, kata Kuda. Lekap peluru je. Lagi lekat ke belakang. Oh, dia induk. Oh, dah induk yo. Tahu dah jemput saya nak ke datuk lekap peluru. Saya tembus. Wah, Induk ya. Jauh. wah. Dalam biak Mana? Oh. dalam biak 3 gigi lekap tali yang bergaring dalam biak terbuka. Atau cerita ni biak tu. Biak tu mungkal biak. Peristiwa bersejarah itu, kata Kuda, berlaku ketika beliau dan rakan platunnya membuat pengawalan perimeter untuk mendirikan kemah sejurus tiba di Tanjung Kuning, Sarike. Dengan menaiki 2 perahu untuk menyertai Ops Ngayau di Lubuk Bulat Binatang yang kini dikenali sebagai Bintangor. Sebab aku nyimpan dia peluru dia 16 tahun. Nanti ya ngelaban lagi. Aku boleh nimbak aku. Banyak nimbak. Banyak. Tuan Brian pada berhenti timbak. Sudah berhenti timbak lu cah tadi. Lalu timbak jerah. Musuh ketimbak aku tadi. 5 depan. 5. Bukan jauh-jauh ha. Musuh segini ada yang lawan lagi. Tidaknya udah garing-garing. Dah. Udah garing-garing. Menat ke diri pun. Udah nanda. Dah ambil bangkai musuh dia. Lalu ambil darah. Masuk gendong aku. Semua untuk merah. Makan darah diimpun. Keberanian. Kita ambil darah diimpun. Bukan. Oh. Darah musuh. Oh. Darah musuh yang yang kita musuh ambil. Bukan aku ngambil. Orang lain yang lain lah. masuk dia. Oh. Hmm. Banyak sih sikit lah. Macam tu yang raung papa macamnya. Ambil. Kering semangat. Bukan kita molah lah. Bukan. Tapi bukan kawan aku. molah lah. Kawan. Serangan komunis terhadap Kuda tidak terhenti di situ. Ketika dirawat di Hospital Sibu, terdapat 3 orang komunis menyelinap masuk untuk cuba membunuhnya. Udah pulang dah bedah. Bisik 3 hari. Komunis datang 3 ekor. Ngagak aku. Kak Mono. Dalam hospital. Oh. Ini orang kena luka. Kena timbak. Si ada dia tu. Kata ada misi. Tahu. Dengan misi tadi lalu telefon ke Lanang. 2 buah kerak kuliah datang. Orang nak prima. Ni kuat. Malah semasa masih di hospital, kata Kuda, komunis yang berdendam telah menceroboh kediaman beliau dan ketika itu hanya isteri bersama 2 anaknya sahaja di rumah. Kat bala bini aku tadi. Kak dah bunuh musuh ke dalam. Dawai putus. Dia kerja sih. Bini aku tadi pun
nerais dalamnya. Orang lain aku lalu begau. Aku tak ada masa sekitar. Jeritan isteri telah menyelamatkan diri dan anak-anak, kata Kuda, dan akhirnya langkah komunis dapat dihidu kerana menyamar sebagai orang awam di Sibu. Sejurus itu, kata Kuda lagi, lebih 300 orang komunis berjaya ditangkap ketika itu. Temu kedaya tadi. Nyak betul bungkal banyak tadi. Aduh ambil kena tangkap. Kena tangkap semua langkau-langkau kebun belah atas lanang. Habis tak semua. Ketika dikunjungi Suara Sarawak semalam, kru kami terpana melihat warga emas ini masih segak dan kami turut terpegun dengan ingatan beliau yang masih mengingati setiap butir tarikh serta peristiwa yang berlaku semasa beliau terlibat ketika Perang Ganyang Malaysia pada tahun 1965 dan Operasi Ngayau pada tahun 1972. Tak lukis diimpun lah tuan. Ya, lukis dia pun. Terdapat ramai lagi pejuang seangkatan Kuda masih belum dikenali oleh generasi muda kini. Oleh itu, Kuda berharap sebelum ajal menjemput, kisah perjuangan beliau dan rakan-rakan yang lain sempat didokumentasikan untuk dihayati oleh anak Sarawak pada masa akan datang. Pasal anak-anakku tu dulu lagi nak dapat aku dengan kita. Orang main badminton. Faham tak? Okey. Jom we tadi. Tak ada tahu. Senang aja. Orang berlomba bersikap, Okey. Faham. menang, Datuk. ada datuk. Orang terjun, ada datuk. Saya tu Sekarang. jadi polis, peringkat dalam polis tu tinggi. Berbunuh, jaga menua. Okey. Yang tak dijaga menua, nak aman. Tak ada yang tak boleh kerja kita. Betul. Pada dunia tu aman. Aku tu kira pengaman. Pengaman. Jadi aku dalam pengaman. Jadi aku tu minta tak boleh tak ada pinta aku. Aku minta. Ya, arti umur aku tu nak pandai. Nanti aku pandai umur aku tu. 10 tahun kaki itu. Kena tu umur aku dah 82 penuh. Tak gaji ke nama ni ke dapat umur.